Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita akan masuk chapter nombor 2 yang bertajuk voltage, current and resistance in electric circuit. Okay, slide seterusnya. Okay, objektif chapter ini adalah describe the basic structure of an atom, explain the concept of electrical charge, define voltage and discuss its characteristic, define current and discuss its characteristic, discuss resistance and its characteristic, describe a basic electrical circuit, and lastly make basic circuit measurement. Okay, atom. Atom contain particles called electron, proton and neutron. Consists of an atomic nucleus and an electron cell. Electron is a negative charge. Proton is a positive charge. Okay, neutron no electric charge or uncharged. So yang ni adalah elektron, satu atom. Okay, atom seperti yang dinyatakan di sini, atom mempunyai partikel elektron, proton and neutron. Okay. So yang ni adalah lingkaran neutron. Dan dia punya tengah-tengah ni ialah neutron, dan dalam neutron tu ada juga atom proton. Okay, so neutron ni dia mengelilingi neutron lah. Okay. Okay, slide seterusnya. Okay, yang kamu lihat di slide ni adalah jadual berkala. Okay, yang kamu dah belajar semasa sekolah menengah dulu. Okay, slide seterusnya kita lihat apa itu elektron. Okay. Elektron ialah valence elektron ataupun dipanggil valence elektron. The electron at the outermost cell. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, elektron ni dia di luar sel atom tu, di luar sel atom tu ada elektron. Okay. Kemudian elektron ni dia bergerak bebas. Okay, bergerak bebas. Boleh bergerak dari satu tempat ke satu tempat mengikut dia punya ring tu lah, bulatan tu lah, mengikut dia punya orbit tu. Okay. So yang ni yang memainkan elektron ni lah yang memainkan peranan sama ada materai itu adalah conductivity atau tak. Okay.
Sama ada meter itu membolehkan arus mengalir atau tak. Okey, conductivity atau tak. Okey, conductor. Okay, electric current can only cause in material that contain charge carrier, usually free electron that are free to move within the substance. Okay, jika elektron tu bergerak, okay, daripada electric current ni, jika terjadinya satu pergerakan elektron, okey, dari satu tempat ke tempat lain, okey, itu dipanggil bahan tu mempunyai merupakan suatu konduktor. Okey. Okey, ni saya beritahu tadi. Contoh konduktor yang mungkin kamu kenal ialah seperti silver ataupun copper lah. Okey, copper selalunya banyak digunakan copper lah, tembaga. Dalam wire-wire apa semua banyak digunakan tembaga. Okey, slide seterusnya insulator. Insulator ni ialah ataupun insulator have few free electron, so they do not conduct current easily. Contohnya rubber lah, getah. Contohnya getah. Insulator ni ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil penebat. So dia ada elektron juga, tapi elektron tu tak boleh bergerak bebas. Okey, tak boleh bergerak bebas dari satu tempat ke tempat lain. Okey. Pada asalnya dia akan duduk dalam lingkaran objek tu. Okey. Tapi kalau maksudnya bergerak bebas tu, dia keluar daripada objek tu. Okey, dia keluar daripada objek tu. Okey, kita lihat semiconductor. Okey, nama semi maksudnya setengah lah, setengah pengalih. Okey, setengah pengalih. Okey, so dia ada sedikit elektron bebas. Dia ada elektron dia mengalir tapi sedikit berbanding dengan konduktor. Okey, contoh bahan ni ialah seperti silikon dan germanium lah. Okey. So semiconductor ni dia penting untuk manufacture electronic component. Okey, untuk menghasilkan electronic component kebanyakan menggunakan bahan semiconductor. Contoh-contoh electronic component yang menggunakan semiconductor adalah diode, transistor dan IC, integrated circuit. Okey. Okey, kita lihat electric charge. Okey. Jika atom tu mempunyai bilangan elektron yang seperti asal ataupun sama, bilangan proton dengan elektron tu sama ataupun seperti asal, dia dalam keadaan neutral lah. Okey. Jika elektron pada atom tersebut hilang ataupun diambil oleh atom yang lain, dia akan menjadi electrically charged. Secara elektrikalnya dia akan bercharge. Okey. Positif atau negatif charge atom tu ataupun combination charge atom tu dipanggil ion. Okey, maaf, saya ulang balik. Jika atom tu positif atau negatif, ataupun kombinasi atom tu positif atau negatif, dia akan dipanggil ion. Okey. So dia akan panggil ion positif ataupun ion negatif. Okey, elektron ni dia mempunyai negatif charge particle.
Okey, partikel yang mempunyai charge yang sama, dia akan repel. Okey, dia akan repel, maksudnya dia akan menolak lah, menolak. Okey, partikel yang mempunyai charge yang berbeza, okey, dia akan menarik, attract. Okey. So charge dia punya unit adalah dalam kolom. Okey. Satu kolom bersamaan dengan 6.25 kali 10 kuasa 18 elektron. Okey. Okey, slide seterusnya kita lihat voltage, electromotive force EMF and potential difference. Okay, or potential difference. Okay, potential difference that cause charge flow from one point to other point. Okay. Okay, kat sini masuk definisi potential difference ya. Potential difference ni bermaksud charge mengalir, kejadian terjadinya charge mengalir daripada satu point ke point yang lain. Okey. So unit, okey, unit terjadinya potential difference ni, charge bergerak daripada satu point ke point yang lain ni dipanggil, unit tu adalah dipanggil volt. Okey, volt. Okey. So kalau definisi volt tu kamu boleh nyatakan ialah potential difference that cause charge flow from one point to other point. Tu definisi volt. Okey, volt ni dia punya simbol V. Okey, dia punya simbol V. Okey, dan V sama dengan W bahagi Q. Okey, W bahagi Q. Okey, di mana V ialah voltage, W ialah energy, Q ialah charge. Okey. So kita lihat current pula. Current, movement of free electron. Okey, definisi current ialah movement of free electron. Okey. The direction of current flow, okay, conventional flow from positive to negative, electron flow from negative to positive. Okay. Okay, kalau untuk pengantar kamu, kamu kena ingatlah, kalau macam kita tu macam ni bateri, ni simbol bateri. Okay. So dia akan, lita tu seperti ini, dia akan melalui bintangan, lepas tu dia balik kepada negatif. Okey, dia balik kepada negatif. So kalau current, okey, current dia bergerak daripada positif ke negatif. Okey, ni yang panjang ni adalah positif, yang pendek ni bateri bahagian negatif. Okey, bahagian negatif. So current dia bergerak daripada positif ke negatif. Jadi dia akan melalui macam ni. Arah dia macam ni. Okey. So yang ni adalah pergerakan current daripada positif, okey, daripada positif ke negatif. Okey. Okey, terpadam semua. Kita padam semua. So kalau elektron pula, kita saya lukis balik ya. Lita yang sama tadi, saya terpadam tadi ya.
Okey. So yang kamu boleh lihat yang current saya akan lukis dengan warna merah. Saya akan melalui sini, sini dan ke sini. Okey. So ini adalah positif. Ini adalah negatif. Okey, untuk elektron pula saya akan lukis dalam keadaan pen warna biru. Elektron dia akan bergerak daripada negatif ke positif. So negatif sini. Dia akan lalu sini. Dan dia akan lalu sini. Okey. Nampak? Nampak? Dia akan lalu ni. So kamu lihat kat sini, current dia akan melalui sini. Elektron dia akan melalui negatif ke positif. Okey. Okey, faham? So kita lihat ayat seterusnya. Define as the charge Q, number of column that move past any point in one second of time. Okey, kat sini dia kata current tu dia punya definisi adalah charge bergerak daripada satu point ke point yang lain pada satu saat masa. Okey. So dia punya definisi tu kita boleh buat formula, iaitu current sama dengan Q bahagi T. Dengan I ni adalah current, Q ni adalah charge, T ni adalah masa. Okey. Okay, kita lihat the current symbol for circuit. Okay, current symbol for the electrical symbol for current is I. Okay, dia punya basic unit dia adalah ampere. Okay, ampere. Okay, kita lihat slide seterusnya. Resistant. Okay, rintangan. Okay, rintangan ni bermaksud halangan yang akan menghalang pergerakan current. Okay, ataupun yang akan limitkan current melalui circuit tersebut. Okay. Okay, secara asasnya dia adalah konduktor yang buruk lah, konduktor yang tidak baik. Unit dia dalam ohm. Okay, divided into fixed resistor and variable resistor ataupun dipanggil potentiometer. Okay, so rintangan ni terbahagi kepada perintang tetap ataupun perintang boleh ubah. Okay, slide seterusnya kita lihat basic elektronik. Okay, basic elektronik, basic electric circuit. Okay, contain a voltage source, a load and a path. A closed circuit is a circuit where the circuit has a complete path through which to flow. Okay. Okay, kat sini maksud dia sesuatu circuit, electrical circuit yang basic, asas, electrical circuit yang asas akan mempunyai sumber voltage, sumber voltan, ada load, ada beban. Load tu maksudnya ni, lampu, sumber voltage, dan ada path, laluan. So laluan tu maksudnya dia punya wiring ni lah, wiring ni. Okay. So
Dan circuit, close circuit tu bermaksud satu liter tertutup. Okey. Ini liter tertutup lah. Positif, daripada positif, negatif. So bateri tu dia wiring tu dia melalui positif ke negatif. Okey. Okey. Kalau kita lihat kat sini, okey, ini laluan. Ini adalah laluan. Gambar wajah ni adalah pergerakan ni adalah laluan daripada elektron, daripada negatif, ini negatif ke positif. Okey, daripada negatif dia akan pergi, daripada negatif bateri dia akan pergi ke load lampu tu, mentol tu. Lepas tu dia akan pergi ke balik semula ke positif. So yang ni adalah close circuit lah, close circuit. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, close circuit. Okay, closed circuit, a circuit where the current has a complete path through which to flow. Okay, so ni closed circuit lah, seperti yang saya kata tu. Closed circuit dia laluan daripada positif ke negatif ataupun negatif ke positif, laluan elektron. Dia ada laluan yang lengkap. Laluan lengkap tu maksudnya dia pusing satu ni lah, satu round ni lah. Daripada negatif, elektron tu pusing satu round daripada negatif ke positif. So elektron bergerak daripada negatif ke positif. Okey, current bergerak daripada positif ke negatif. Okey. Okey. Kita lihat kat sini open circuit. Okey, open circuit is a circuit where the path is broken or no current can flow. So no current can flow lah. Okay. Contohnya seperti ini. Okay, kita ada bateri, kita ada wiring, kabel ni. Tetapi load tu tak ada, kita tak ada load, terbuka begini. Terbuka ni. So laluan elektron tak boleh lalu, current pun tak boleh lalu. Okay. Okey, DC circuit. Okey, DC adalah bermaksud direct current. Current flow is unidirectional and of consist magnitude. So masuk kat sini. Okey, kita lihat AC. AC ialah alternating current. Okay, current is constantly changing in magnitude and directional at regularly interval. Okay, masuk kat sini. Dalam current kita ada dua jenis current, iaitu direct current, arus terus. Okey, arus terus ni dia punya magnitude dia tu sama aja. Okey, magnitude dia sama dan laluan dia sehala saja. Okey, sehala saja. Okey, kalau alternating current, okey, laluan current tu sekejap je jadi kiri ke kanan. Okey, arus dia mengalir daripada kiri ke kanan, sekejap jadi kanan ke kiri. Okey, dia ni dua hala. Dia boleh dua hala. Okey, dan dia punya magnitude akan berubah mengikut masa. Okey, so ini adalah gambar rajah ni adalah AC current. Okey, AC current kalau kamu lihat kat sini, ini dia magnitude dia makin lama makin bertambah. Lepas tu sampai atas sekali je paling puncak lah ni. Current paling puncak. Lepas tu je menurun balik current dia. Lepas tu sampai kosong. Lepas tu dia tukar arah pula ke bawah. Okey, dia tukar arah. Dan seterusnya, dia mengikut masa. Okey.
Okay, current is a function of time and usually varies as a sine function. Okay, current dia berubah ikut masa. Okay, current AC current AC current dia berubah ikut masa dan dia selalunya dia punya perubahan tu dalam dia punya wave tu dalam bentuk sinus. Okay, ni waveform sinus lah. Okay. Okay, kemudian kita lihat kat sini resistor color code. Okay, kita dah belajar current, kita dah belajar voltage. Okay, sekarang kita lihat resistor. Resistor ni dia akan menghalang laluan arus sesuatu litar lah. Okay, bila litar tu diletakkan resistor, so dia akan halang arus tu mengalir. Okay. Okay, kita lihat di sini untuk resistor ni, untuk mengetahui nilai resistor ni, resistor ni telah dibuat secara, telah dilabelkan secara color code untuk membezakan dia punya nilai resistor tersebut. Okay. So color tersebut nak bezakan nilai setiap resistor, dia menggunakan color code. Okay. Dan color code tu dibuat secara garis-garis lah. Garis-garis, ada line pertama, line kedua, line ketiga dan line keempat. Okay, line pertama dia mewakili digit pertama, line kedua mewakili digit kedua, line ketiga je mewakili multiplexer. Okay, maaf, dia mewakili apa ni? Ni bermaksud dia mewakili berapa kosong di belakang dia. Okay, berapa kosong di belakang dia, ataupun kali 10 berapa. Okay, tak apa, nanti kita akan lihat slide seterusnya, kita akan lihat dia punya bentuk jadual. Kemudian line color line nombor 4 dia mewakili tolerance. Okay, tolerance maksudnya contohnya kalau line tu berwarna gold, dia punya tolerance adalah 5%. Okay, 5%. Kalau silver, dia punya tolerance dia 10%. Okay, dia maksudnya plus minus lah tolerance tu. Okay. Okay, ni kat sini dia ada beritahu. Kemudian kita lihat slide seterusnya. Okay, ini dia punya table. Okay, dia punya table. So ni table untuk color code. Color code. Kalau katakanlah garis pertama tu dia black, so nilai dia kosong lah, kosong. Okay. Okay, yang ni kamu kena hafal. Okay, yang ni kamu kena hafal. Dia punya color code ni kamu kena hafal. Okay. So, dan ni table ni tidak akan diberi kalau kamu ujian teori test ke apakah, tidak akan diberi table ni. Kamu kena hafal lah. Okay. Kat sini kamu lihat ya. Line pertama dia mewakili digit pertama. So daripada 0 sampailah 9. Gold, silver, selalunya line apa ni, kalau line pertama tu line pertama, line kedua dan line ketiga dia tak mungkin ada color code gold atau silver. Okay. Line keempat barulah dia ada color code
gold atau silver. So yang ni bermaksud kalau kamu lihat sesuatu resistor tu, barulah kamu dapat tahu di mana kiri dan kanan berdasarkan kamu lihat dia punya color code gold dan silver ni. Okey, kalau kamu pegang satu resistor tu, kamu lihat line pertama tu gold ataupun silver, itu bukan line pertama lah tu. Itu bermaksud adalah line yang nombor 4. So sebelah tu baru yang hujung lagi satu barulah line pertama. Okey. So ni digit pertama, line pertama, digit pertama, line kedua, digit kedua, line ketiga dia mewakili kosong. Okey, kali macam black ni dia kali 1 lah. Okey. Ni kali 10, 100 dan seterusnya. Okey, kamu boleh lihat so nilai ni kamu kena ni kena hafal dan kena tahu macam nak baca. Okey. So kita lihat slide seterusnya. Okey, kat sini kamu boleh lihat table juga yang macam tadi, macam slide sebelum ni. Okey. Okey, slide sama juga slide sebelum ni. So dia punya ni pun sama juga. Okey, dia punya dia punya jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, dia punya color code ni pun sama juga. Okey. So dia ada jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Okey. Lepas tu dia ada multiplier. Okey, lepas tu tolerant. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ini gambar resistor dengan color code, dengan jalur color code. Okey. So kat sini silver. So kita tahu dia punya jalur yang terakhir silver. So yang ni bermaksud jalur terakhir lah. Okey. Jadi silver ni, jalur terakhir ni yang dapat membezakan yang mana satu jalur yang pertama dan jalur yang terakhir. Okey. So kat sini dia ada kuning, purple, ataupun ungu, lepas tu orange, lepas tu silver. Okey. Okey, saya masa saya belajar sekolah dulu, okey, cikgu saya pernah ajar cara nak hafal color code untuk jalur resistor. Okey. So kat situ dia buat nama Haji, Pak, Mat, Janggut, keluar, hutan, beli, ubi, kayu, putih. Okey. So Haji, Pak, Mat, Janggut, keluar, hutan, beli, ubi, kayu, putih. So Haji ni hitam, perang, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, kuning, dan last sekali putih. Okey. Okey, kat sini kuning ni. So ni adalah 0, 1, 2, 3, 4. So 4. Okey. Lepas tu purple ataupun purple pula. Ungu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ungu. Okey, 7. 7 kat situ. Okey. Lepas tu jalur ketiga orange. Okey.
Haji Pak Mat Janggut. Hitam, perang, merah, jingga. Okey. Jingga ni adalah orange. Okey, orange. Okey, dalam bahasa Melayu jingga ialah orange lah. Okey. Okey, ni hitam, perang, merah, jingga. Okey, jingga ni adalah orange. So orange adalah ada kena kali dengan 1000. Okey, kali dengan 1000. Kena kali dengan 1000. So kat situ nilai dia adalah, so lepas last kali silver. Silver dia punya tolerance dia adalah 10%. Jadi saya ingat dulu. Dulu saya ingat, okey, masa saya belajar dulu, saya ingat kalau kalau silver, so silver dia harga dia selalu kurang daripada ni kan, kurang daripada emas kan. Jadi saya ingat saya buat andaian macam ni sebab silver harga dia lebih rendah. Okey, silver harga dia lebih rendah, sebab tu tolerance dia lebih tinggi, 10%. Emas harga dia lebih tinggi, itu yang tolerance dia rendah. Okey. So ingat 10% dengan 5% saja. Okey. So kat situ kita ada, kita lihat kat sini 4 7 kali dengan 1000 ataupun nilai dia 47K ohm. Okey, dengan dia punya tolerance 10%. Okey, so macam tu. Terpulanglah pada kamu nak hafal macam mana. Bagi saya hafal cara macam tu. Haji Pak Mat Janggut keluar hutan beli ubi kayu putih. Okey. Mungkin kamu nak hafal dalam bahasa Inggeris, saya hafal dalam bahasa Malaysia. Okey. Okey. Kemudian kita lihat slide seterusnya. Okey, slide seterusnya exercise. Okey, exercise 2. So diberi macam inilah akan keluar teori test ke test yang teori akan keluar seperti ini. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, resistor kita boleh ukur sama ada menggunakan, kita boleh baca, kita nak tahu nilai dia sama ada kita baca color code. Okey, color code dia, ataupun kita boleh ukur dengan multimeter lah. Okey, macam biasalah. So ni dia punya exercise, ada 2 soalan. Jadi saya akan masukkan soalan ni dalam Google Form ataupun Microsoft Form. Okey. Google Question ataupun Microsoft Form saya akan masukkan. Jadi kamu jawablah, jawab soalan yang saya akan bagi tu. Okey, saya rasa itu saja kelas kita untuk kali ini. So kita akan jumpa kembali ke chapter seterusnya, chapter nombor 3. Okey. So jika ada masalah, tak faham, boleh tanya. Okey. Assalamualaikum.